Keluaran bab 19. Pada hari pertama pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, sampailah mereka di Gurun Sinai. Setelah berangkat dari Rafidim, mereka tiba di Gurun Sinai, lalu orang Israel pun berkemah berhadapan dengan Gunung Sinai. Maka naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru kepadanya dari gunung itu, lalu berfirman, "Beginilah harus kau katakan kepada keturunan kaum Yakub, dan hendaklah kamu sampaikan kepada orang Israel. Kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung rajawali, serta membawa kamu ke hadiratku. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, kerana seluruh bumi milikku. Bagiku, kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa suci. Firman inilah yang harus kau sampaikan kepada orang Israel." Maka kembalilah Musa dan dipanggilnya tua-tua umat itu. Lalu dia menyampaikan kepada mereka semua firman yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kesemua umat itu pun menjawab bersama-sama, "Semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan apa yang dikatakan mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berfirman kepadamu, dan supaya mereka akan sentiasa percaya kepadamu." Lalu Musa menyampaikan kata-kata umat itu kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada umat itu, sucikanlah mereka pada hari ini dan esok. Mereka harus mencuci pakaian mereka, dan bersiap-siaplah menjelang hari ketiga, kerana pada hari ketiga itu Tuhan akan hadir di atas Gunung Sinai di hadapan mata seluruh bangsa itu. Binalah batas di sekeliling umat itu, dan katakanlah kepada mereka, berhati-hatilah supaya kamu tidak naik ke gunung dan menyentuh kaki gunung itu. Sesiapa yang menyentuh gunung itu, dia pasti akan dihukum mati. Tiada satu tangan pun boleh menyentuh orang itu, kerana dia pasti direjam atau dipanah sampai mati. Baik haiwan maupun manusia tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendekati gunung itu." Maka turunlah Musa dari gunung menemui umat itu. Dia menyucikan umat itu, dan mereka pun mencuci pakaian masing-masing. Kata Musa kepada umat itu, "Bersiap sedialah menjelang hari ketiga, jangan bersentuh dengan perempuan." Pada pagi hari ketiga, berlakulah guru, kilat, dan awan pekat muncul di atas gunung itu, serta bunyi sangkakala yang kedengaran tersangat kuat. Gementarlah seluruh umat di perkemahan itu. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menemui Allah. Lalu mereka berdiri di kaki gunung itu. Gunung Sinai sepenuhnya tertutup oleh asap, kerana Tuhan hadir di atasnya di dalam api. Asapnya naik seperti asap daripada relau, dan seluruh gunung itu bergetar dengan hebatnya. Semakin lama, bunyi sangkakala itu semakin kuat. Lalu berbicaralah Musa, dan Allah menjawab dia dengan suara seperti guruh. Tuhan hadir di atas puncak gunung Sinai. Lalu Tuhan memanggil Musa naik ke puncak gunung. Maka Musa pun naik. Firman Tuhan kepada Musa, "Turunlah, berikan peringatan kepada umat itu, supaya jangan menerobos batas untuk datang melihat kemuliaan Tuhan. Kelak ramai daripada mereka yang musnah. Hendaklah para imam yang datang menghampiri Tuhan juga menyucikan diri, supaya jangan kuasa Tuhan menyambar mereka." Kata Musa kepada Tuhan,
Umat itu tidak dapat naik ke gunung Sinai kerana engkau sendiri telah mengingatkan kami sedemikian. Binalah batas di sekeliling gunung ini dan sucikannya. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah lagi kemari bersama dengan Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menerobos naik untuk mendekati hadirat Tuhan, supaya jangan kuasanya menyambar mereka. Maka turunlah Musa mendapatkan umat itu dan menyampaikan hal itu kepada mereka. Keluaran bab 20. Lalu Allah berfirman semua kata ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain selain aku. Jangan buat patung ukiran untuk dirimu, atau wujudkan apa-apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadat kepadanya, kerana aku, Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dalam kalangan mereka yang membenci aku. Namun demikian, aku menunjukkan kasih setiaku kepada keturunan yang ke-1000 dalam kalangan mereka yang mengasihi aku dan yang taat berpegang teguh pada segala perintahku. Jangan gunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kerana Tuhan akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Pada hari itu, jangan melakukan pekerjaan apa-apapun, baik kamu, anak lelakimu, anak perempuanmu, hamba lelakimu, hamba perempuanmu, haiwanmu, maupun pendatang yang ada di kotamu. Kerana 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu Dia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menjadikannya suci. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut usiamu di bumi yang Tuhan Allahmu kurniakan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu terhadap sesamamu, jangan mendambakan rumah jiranmu, jangan ingini istri jiranmu, hambanya baik yang lelaki maupun yang perempuan, lembunya, keldainya, atau apa-apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Seluruh umat itu menyaksikan guruh dan kilat, bunyi sangkakala, dan gunung yang berasap. Maka gementarlah mereka dalam ketakutan, lalu berdiri jauh-jauh. Kata mereka kepada Musa, Engkau sajalah yang berbicara kepada kami. Kami akan mendengar kata-katamu. Tetapi janganlah Allah yang berbicara kepada kami. Nanti kami mati. Kata Musa kepada umat itu, Jangan takut, kerana Allah telah datang untuk menguji kamu, supaya kamu sentiasa takut kepadanya, lantas kamu tidak berbuat dosa. Umat itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa menghampiri kepekatan yang menyelubungi hadirat Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, Beginilah harus kamu katakan kepada orang Israel, kamu telah menyaksikan bahwa aku berfirman kepadamu dari langit. Jangan buat sesuatu yang menduakan aku. Jangan buat untuk dirimu tuhan-tuhan perak ataupun tuhan-tuhan emas. Tetapi buatlah bagiku suatu mazbah daripada tanah. Lalu persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban kedamaianmu, yaitu domba dan lembumu.
Di setiap tempat yang kujadikan namaku diingat, disitulah aku akan datang kepadamu dan memberkati kamu. Jika kamu hendak membuat suatu mazbah daripada batu bagiku, janganlah membangunkannya daripada batu yang dipahat, kerana jika kamu mengenakan pahatmu padanya, maka kamu menajiskannya. Jangan naik tangga ke mazbahku, supaya jangan terselak auratmu di atasnya. Keluaran bab 21. Inilah peraturan-peraturan yang harus kamu sampaikan kepada mereka. Jika engkau membeli seorang hamba bangsa Ibrani, dia hanya boleh berkhidmat denganmu selama 6 tahun sahaja. Pada tahun ke-7, dia hendaklah keluar sebagai orang bebas tanpa dikenakan tuntutan. Jika datangnya seorang diri, maka dia harus keluar seorang diri juga. Jika dia telah mempunyai istri, maka istrinya harus keluar juga bersama-samanya. Jika tuannya memberinya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan untuknya, maka istrinya itu dengan anak-anaknya tetap menjadi milik tuannya. Hamba itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika hamba itu berkata dengan sejelas-jelasnya demikian, "Aku mengasihi tuanku serta istriku dan anakku, aku tidak mahu keluar sebagai orang bebas," maka tuannya harus membawanya ke hadapan Allah, kemudian membawanya ke pintu atau ke tiang pintu untuk menindik telinganya dengan penindik. Maka dengan itu, dia akan menjadi hamba tuannya seumur hidup. Jika seseorang menjual anak perempuannya sebagai hamba, maka hamba perempuan itu tidak boleh keluar dan bebas seperti hamba lelaki. Jika perempuan itu tidak disukai oleh tuannya yang telah memilihnya untuk dirinya, maka dia harus mengizinkan perempuan itu ditebus semula. Dia tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing, kerana dia tidak menepati janjinya kepada perempuan itu. Jika dia memilih perempuan itu untuk anak lelakinya, dia harus melayaninya sebagaimana seharusnya anak perempuan dilayan. Jika dia memperistri perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya, dan juga nafkah batinnya. Jika dia tidak memenuhi ketiga-tiga hal itu, maka perempuan itu boleh keluar dengan bebas tanpa dikenakan tuntutan. Sesiapa yang memukul orang hingga mati, dia pasti dihukum mati. Meskipun begitu, jika pembunuhan itu tidak disengajakan dan Allah membiarkan tangannya berbuat demikian, maka aku akan menentukan bagimu suatu tempat ke mana dia dapat lari. Jika seseorang berbuat zalim kepada sesamanya dan membunuhnya dengan tipu muslihat, maka engkau harus mengambil orang itu dari mazbah atau tempat pembakaran korbanku dan menjalankan hukuman mati atasnya. Sesiapa yang memukul ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Sesiapa yang menculik seseorang, sama ada orang itu sudah dijualnya atau masih dalam tangannya, dia pasti dihukum mati. Sesiapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Jika ada orang bertengkar, lalu salah seorang memukul yang lain dengan batu atau penumbuknya, dan mangsa itu tidak mati, tetapi perlu terbaring di tempat tidur, serta kemudian dapat bangkit dan berjalan lagi di luar dengan memakai tongkat, maka orang yang memukulnya itu bebas daripada kesalahan. Dia hanya perlu mengganti kerugian orang itu, kerana orang itu harus berhenti bekerja dan dia harus menanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Jika seseorang memukul hambanya, baik lelaki maupun perempuan, dengan tongkat hingga hamba itu mati di tangannya, dia pasti dihukum.
Tetapi jika hamba itu masih hidup 1-2 hari, dia tidak akan dihukum kerana hamba itu miliknya sendiri. Jika ada orang berkelahi dan tidak sengaja memukul seorang perempuan yang mengandung sehingga kandungannya itu gugur, walaupun perempuan itu selamat, maka orang itu pasti didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan dia harus membayarnya untuk menepati apa yang diputuskan hakim. Tetapi jika berlaku kecederaan yang parah, engkau harus membayar nyawa diganti nyawa, mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan, kaki diganti kaki, luka terbakar diganti luka terbakar, luka diganti luka, dan bilur diganti bilur. Jika seseorang memukul mata hamba lelakinya atau mata hamba perempuannya hingga merosakkannya, maka dia harus memerdekakan hamba itu untuk mengganti matanya itu. Jika dipukulnya sampai tertanggal gigi hamba lelakinya atau gigi hamba perempuannya, maka dia harus membebaskan hamba itu untuk mengganti giginya itu. Jika seekor lembu menanduk seorang lelaki atau perempuan sehingga mati orang itu, maka lembu itu mesti direjam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik lembu itu bebas daripada kesalahan. Akan tetapi, jika lembu itu sejak dahulu memang sering menanduk dan pemiliknya tidak mahu menjaganya walaupun sudah diberikan peringatan, lalu lembu itu menanduk mati seorang lelaki atau perempuan, maka lembu itu harus direjam dan pemiliknya pun harus dihukum mati. Namun begitu, jika sejumlah wang tebusan ditanggungkan kepadanya, maka dia hendaklah membayar semua yang ditanggungkan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Jika lembu itu menanduk seorang anak lelaki atau perempuan, maka peraturan itu berkuat kuasa pula atas pemiliknya. Jika lembu itu menanduk seorang hamba lelaki atau hamba perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada pemilik hamba itu, dan lembu itu hendaklah direjam. Jika seseorang membuka sebuah lubang, atau jika seseorang menggali sebuah lubang dan tidak menutupnya, lalu seekor lembu atau keldai jatuh ke dalamnya, maka pemilik lubang itu harus membayar ganti rugi. Hendaklah dia membayar mengikut harga binatang itu kepada pemiliknya, dan bangkai binatang itu menjadi miliknya. Jika lembu seseorang melukai lembu orang lain sampai mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual dan uangnya harus dibahagi 2. Lembu yang mati itu pun harus dibahagi 2. Akan tetapi, jika sudah diketahui bahawa lembu itu sejak dahulu sering menanduk dan pemiliknya tidak mahu menjaganya, maka dia harus membayar ganti rugi penuh. Lembu mengganti lembu, sedangkan bangkai itu menjadi miliknya.